Buletin pagi anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah ditahan SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peguam Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah dilaporkan ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM awal pagi tadi di sekitar ibu negara. Menurut sumber SPRM, Tan Sri Shafie ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram dan mempunyai kaitan dengan syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bagaimanapun, perincian lanjut mengenai penahanan itu tidak didedahkan. Tan Sri Shafie akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi ini atas 4 pertuduhan pengubahan wang haram. Beliau didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Kerajaan akan memastikan pembangunan industri pelancongan terus diberikan perhatian sewajarnya selaras sumbangan industri itu kepada pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail berkata, Malaysia mencatat pendapatan sebanyak RM82.2 bilion tahun lalu menerusi kemasukan 25.9 juta pelancong. Menyumbang 15% kepada ekonomi negara, industri pelancongan juga katanya menyediakan 3.2 juta peluang pekerjaan. The National Ecotourism Plan 2016 to 2025 aims to provide for the strategic direction for the development of tourism, of ecotourism in Malaysia. 5 factors were identified for this purpose, namely ecotourism investments to provide synergy between ecotourism and rehabilitation of ecotourism spots, concessions, marketing and ecotourism clusters. Kejayaan industri pelancongan Malaysia juga katanya disumbang pelbagai faktor lain, antaranya kestabilan politik, lokasi yang strategik, kemudahan penginapan serta kemudahan yang bertaraf dunia. Malah Malaysia juga katanya dikenali kerana kadar tukaran mata wang serta makanannya yang enak. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada majlis makan malam meraikan peserta pameran Kembara Persatuan Pengembaraan Asia Pasifik 2018 di Langkawi, Kedah. Turut hadir Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammadin Ketapi, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir serta Pengerusi Patah Dr. Chris Potril. Seramai 1,339 orang delegasi dari 60 buah negara mengambil bahagian dalam Patah Travel Mart. Kerajaan meluluskan peruntukan bagi menangani masalah fenomena air pasang besar di beberapa lokasi kritikal di pantai barat Semenanjung Malaysia. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, ia membabitkan Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis. Perkara itu dimaklumkan Dr. Xavier dalam satu kenyataan semalam. Bagi peruntukan jangka pendek ujarnya, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran akan mengenal pasti kawasan berisiko serta menyalurkan peruntukan khas jika perlu. Ia bagi kerja membaik pulih struktur ban pantai rosak akibat banjir berikutan fenomena air pasang besar. Tambahnya, air pasang besar adalah kejadian normal yang berlaku 2 kali pada setiap bulan dan lazimnya berlangsung selama 3 hari. Bagaimanapun, kejadian air pasang besar disertai ombak kuat dan angin kencang menyebabkan limpahan air laut dan banjir di bahagian pesisir pantai. Dan pertembungan hujan lebat di daratan dan pengaruh air pasang itu pula akan menyebabkan berlaku banjir di kawasan rendah. Kawasan pesisir pantai khasnya pantai barat Semenanjung Malaysia adalah rendah dan landai dengan kebanyakannya dilindungi oleh ban pantai. Bagaimanapun, katanya terdapat lokasi ban terdedah secara terus kepada pukulan ombak dan ketika air pasang menyebabkan ia terhakis teruk.
Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik tidak akan melepaskan jawatannya sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM biarpun menerima desakan oleh kumpulan aktivis pelajar. Jelas beliau pelantikannya tidak bercanggah dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU kerana universiti itu tidak tertakluk di bawah akta berkenaan. Menurut Dr. Mazli, beliau dilantik sebagai Presiden UIAM setelah mendapat perkenan oleh Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah selaku Ketua Perlembagaan UIAM dan dinasihatkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengikut AUKU, pengerusi bagi lembaga pengurusan universiti dilantik oleh Menteri. Jadi saya tak akan lantik diri saya sendiri untuk jadi pengerusi di UM, di USM, di UiTM kerana bertentangan dengan apa yang saya katakan. Tetapi bagi UIA, dia tidak tertakluk pada AUKU. Pelantikan dilakukan oleh Head of Constitution, iaitu Sultan Pahang pada waktu ini, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan Head of Constitution mendapat nasihat daripada Head of Host, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan nama dan memberikan nasihat kepada Head of Constitution untuk melantik, dan itu di luar bidang kuasa Menteri Pelajaran. Tambahnya, beliau menerima jawatan itu dengan misi jelas iaitu untuk UIAM dikenali sebagai Oxford untuk negara Islam. Dan apabila misinya itu tercapai, beliau sendiri akan meletakkan jawatan dalam universiti itu. UIA agak berbeza, sekali lagi saya terangkan, kerana struktur undang-undang penubuhannya itu berbeza. Dan mereka memerlukan pembaikan imej di peringkat antarabangsa untuk menjadikan UIA sebagai the Oxford of Muslim countries. Dan itu komitmen yang diberikan oleh warga UIA yang inginkan perubahan, dan Tun sendiri melihat bahawa UIA memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa untuk menaikkan imej Malaysia dan memberikan sumbangan kepada umat Islam. Kita punya visi adalah untuk menjadikan UIA sebagai the Oxford of Muslim countries. Dan itu komitmen saya sebagai Presiden UIA. Tambahnya lagi, tuntutan yang dibuat oleh kumpulan pelajar itu tidak boleh diselesaikan dengan segera kerana perlu melalui proses perbincangan dengan pihak universiti dan Tun Dr. Mahathir. Beliau bagaimanapun menjelaskan proses perbincangan itu sudah pun berjalan. Dr. Mazli semalam mengadakan pertemuan tertutup dengan lebih 20 aktivis pelajar yang sebelum ini membuat bantahan pelantikannya di Kementerian Pendidikan Putrajaya. Sementara itu, dalam sidang media berasingan, kumpulan aktivis pelajar itu memberi tempoh 7 hari kepada Dr. Mazli untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UIAM. Gagal berbuat demikian, kumpulan pelajar itu mendakwa akan mengadakan bantahan dengan penyertaan oleh lebih ramai pelajar. For us, the students, we hold on to the principle that YB Mazli's appointment and also his political secretary's appointment into UUM is a complete violation to university autonomy, and there is a big conflict of interest. But YB Mazli seems like not accepting that, and he is with his decision, and so we are with our decision. The meeting just now ended with a word from us that we give him 7 days from today. It starts from today, 7 days. Tambahnya, mereka kecewa dengan hasil pertemuan tertutup yang berlangsung selama lebih 1 jam itu menemui jalan buntu. Sejurus selesai sidang media, kumpulan mahasiswa itu bertindak menjerit beberapa slogan bantahan sambil disaksikan oleh Dr. Mazli. Dengan senyuman, Menteri Pendidikan itu kelihatan tenang dan menawarkan asyik sebotol air mineral sebelum beredar meninggalkan lokasi. Undar! Mazli Malik! Mazli Malik! Letak! Khidmat Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV Holding Berhad, Datuk Zakaria Arshad sebagai pengarah syarikat berkenaan ditamatkan berkuat kuasa semalam. Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, syarikat pertanian terbabit memaklumkan tindakan itu berkuat kuasa selepas FGV menerima surat daripada pemegang saham khas Menteri Kewangan pada hari sama. Surat berkenaan adalah bagi memaklumkan penarikan semula pelantikan Datuk Zakaria sebagai pengarah lantikan kerajaan dalam pelaksanaan perlembagaan baru FGV yang telah diluluskan oleh pemegang sahamnya pada 28 Jun lalu.
Tindakan berkenaan adalah selaras dengan klausa 89(3) Perlembagaan Terbabit yang menyatakan khidmat pengarah lantikan akan ditamatkan apabila lantikan beliau ditarik balik. Antara jawatan yang disandang beliau dalam organisasi lain termasuk Naib Pengerusi Persatuan Penapis Minyak Sawit Malaysia, anggota silih ganti Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan Penasihat Persatuan Trak Makanan Bergerak dan Makanan Jalanan Malaysia. Perubahan itu menyusuli pelantikan dua pengarah bebas baru FGV iaitu bekas CEO Bursa Malaysia Datuk Yusli Muhammad Yusof dan anggota Lembaga Pengarah Zurich Life Insurance Malaysia Berhad Datin Hoi Lai Ping. Yang Datuk Zakaria Kerajaan Negeri Kelantan mengakui membeli kereta Mercedes-Benz untuk pegawai tinggi kerajaan dengan alasan tahap keselamatan lebih terjamin selain pembelian dilakukan mengikut keperluan. Timbalan Menteri Besarnya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, setakat ini hanya sebuah kereta dibeli untuk kegunaan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nazran Muhammad. Kita memang tak pakai dah. Dulu kita pakai Perdana. Tapi Perdana ni maintenance dia tinggi. Cost maintenance dia. Jadi sebab tu masa tu kita tukar. Kita buat keputusan untuk beli Mercedes. Tapi ada yang kita beli Mercedes, ada kita beli Camry, ada beli Tina. Dan kita setuju dah beli Mercedes. biji kita tak ingat 3 atau 4 biji. Berdasarkan keperluan. Kita beli pun berdasarkan keperluan. Sepatut kita semua boleh tukar. MB pun boleh pakai kereta baru lepas satu penggal saya pun boleh beli kereta baru. Tapi kita pilih yang penting dulu, yang perlu. Yang perlu esko baru ni dia tak ada kereta. Hanya walaupun Kelantan mengakui tidak kaya berbanding negeri lain, namun kereta itu dibeli atas dasar keperluan dan kebanyakan kereta sedia ada sudah melebihi tempoh. Semalam Pengerusi Pakatan Harapan Kelantan Husam Musa mendakwa kerajaan negeri membeli kereta Mercedes-Benz untuk kegunaan pegawai tingginya sedangkan negeri itu berdepan masalah kewangan. Gara-gara disyaki menikam dan memukul seorang pegawai pemasaran yang memandu kereta mewah jenis Ferrari Ahad lalu, dua lelaki sedang diburu polis dalam kejadian jam 4 pagi dekat Jalan Dato' Abdullah Tahir. Mangsa berusia 40 tahun mengalami kecederaan pada lengan sebelah kiri, perut dan badan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Syahurinain Jaiz berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila mangsa dikatakan telah membunyikan hon setelah kereta Mercedes-Benz berwarna hitam dinaiki suspek keluar dari arah kiri jalan dan terus masuk di hadapan keretanya. Tidak puas hati dengan bunyi hon berkenaan, kedua-dua suspek telah keluar kereta dan mengarahkan mangsa untuk turut keluar. Seorang suspek dipercayai warga tempatan kemudian telah bertindak mengeluarkan pisau lipat lalu menikam mangsa beberapa kali pada perut, tangan dan beberapa anggota badan. Seorang lagi suspek turut menumbuk mangsa pada bahagian muka sebanyak 3 kali. Kedua-dua suspek yang masih belum dapat dikenal pasti identiti mereka kemudian melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan. Di Pekan Pahang pula, seorang lelaki terbunuh selepas kereta Honda City dipandunya bertembung dengan sebuah bas ekspres semalam. Kejadian berlaku di Kampung Arung, Jalan Palu Hinai kira-kira jam 4 petang. Mangsa berusia 40 tahun itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang lagi penumpang kereta berkenaan, wanita berusia 40 tahun, mengalami cederaan parah dan dibawa ke Hospital Pekan untuk mendapatkan rawatan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pekan, Wan Samsul Effendi Wan Mahmud berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pekan bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima maklumat orang awam. Pihaknya mengambil masa hampir setengah jam untuk mengeluarkan mayat mangsa. Bas ekspres berkenaan tidak membawa penumpang ketika kejadian. Pemandunya pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Enam maut dibom ketika menjamu selera. Laporan antarabangsa menyusul.
Kita ke laporan luar negara. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mencuri perhatian ramai ketika menyampaikan ucapan di Vietnam semalam apabila dia memetik watak Thanos dari komik Marvel. Bercakap di Forum Ekonomi Dunia di Hanoi, Jokowi berkata peperangan perdagangan di antara negara hanya membawa penduduk dunia ke arah perang infinity, merujuk kepada filem blockbuster dari franchise Marvel. What is happening in the world economy today is that we are heading toward infinity war. Not since the Great Depression of the 1930s have trade wars erupted with the intensity that they have today. But rest assured, I and my fellow Avengers stand ready to prevent Thanos. From wiping out half the world population. Tambahnya lagi, Thanos tidak merujuk kepada mana-mana individu secara khusus tetapi melambangkan tanggapan salah yang membuatkan kita percaya bahawa untuk berjaya, orang lain perlu menyerah kalah. Katanya banyak pengajaran yang boleh didapati daripada filem Marvel Infinity Wars yang boleh diadaptasi bagi menceritakan tentang perang perdagangan dunia. Penduduk berhampiran pasar ikan terkenal Tsukiji diberi peringatan mengenai kehadiran puluhan ribu tikus sebaik pasar tersebut ditutup sepenuhnya pada 10 Oktober ini. Menurut seorang pakar tikus Tatsuo Yabe, puluhan ribu tikus akan mengerumuni kawasan itu kerana tertarik kepada sisa ikan dan makanan laut serta salur pembetungan di pasar berkenaan. Operasi di pasar berusia 83 tahun itu akan dipindahkan ke kelengkapan baru yang lebih moden di sebuah dermaga berhampiran Toyusu, kira-kira 2.3 km dari tapak asal di Ginza. Bagi menghalang perpindahan tikus secara besar-besaran dari Tsukiji, tembok keluli sepanjang 3 meter akan dibina di sekeliling tapak pasar seluas 23 hektar itu untuk memerangkap tikus. Selain menggunakan 300 kg racun tikus, mereka turut memasang 40,000 kepingan gam untuk menangkap haiwan berkenaan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dalam serangan bom kereta di utara Baghdad. Serangan dilancarkan di luar sebuah restoran yang terletak berhampiran sebatang lebuh raya di bandar Beji. Menurut polis, penyerang itu menyasarkan restoran Kala'a yang biasanya dikunjungi oleh anggota pasukan keselamatan dan anggota separa tentera. 42 orang turut cedera dalam serangan itu. Kebanyakan mangsa terdiri daripada penumpang sebuah bas pelancong yang berhenti rehat di restoran itu. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab ke atas serangan setakat ini. صديقي تمام تطلع بالتصوير شويه تمام تطلع انت بالتصوير ذاك Perkembangan sukan. Sejak dibuka secara rasmi kemarin, saingan Sukan Malaysia SUKMA 2018 yang diadakan di utara tanah air kian hangat dengan pelbagai lagi acara akan dipertandingkan. Dan bagi berkongsi maklumat lanjut, kita terus berlintas langsung bersama wartawan Said Ismail Said Hussein di Ipoh. Silakan Said. Terima kasih rakan tugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, ianya merupakan hari kedua Tamasya SUKMA berlangsung di negeri Perak bagi edisi ke-19 yang diadakan. Pagi ini saya berada berdekatan bangunan Dewan Bandaran Ipoh, iaitu yang merupakan salah satu mercu tanda popular di negeri ini. Membawakan kepada anda perkembangan semasa saingan yang berlangsung. Kita imbas semula sedikit kedudukan pingat pagi ini. Mengetuai senarai 15 kontingen yang bertanding ialah Terengganu mengumpul 5 emas 3 perak 3 gangsa. Tempat kedua milik Melaka juga meraih 5 emas 2 perak 2 gangsa. Sementara wilayah persekutuan di tempat ketiga. Tuan rumah Perak pula tidak mengecewakan, menghuni ke-6 dengan mengumpul 2 emas 2 perak
4 gangsa. Mengikut perkiraan saya, jika tidak silap, sejumlah 21 emas ditawarkan pada hari ini menerusi 6 sukan yang dipertandingkan. Lubuk pingat hari ini tertumpu di Gopeng apabila sebanyak 8 emas sukan wushu ditawarkan untuk dimenangi dari pagi hingga petang nanti. Di Kerian pula 6 emas untuk direbut menerusi sukan judo, basikal lebuh raya diadakan di Batu Kerau 1 emas. Gimnastik berirama yang dilangsungkan di Stadium Indra Mulia Kompleks Sukan MBI Ipoh menawarkan 4 kilauan emas. Petong yang bermula di Kuala Kangsar hari ini mempertandingkan 2 emas. Selebihnya sukan-sukan lain seperti hoki, bowling padang, badminton, futsal, bola sepak dan juga pencak silat juga menyambung aksi dan membuka tirainya hari ini. Buat peminat maupun penduduk setempat, bolehlah berkunjung ke venue-venue sukan yang saya sebutkan tadi untuk memberikan sokongan dalam masa sama menjadi sebahagian warga yang menjayakan SUKMA kali ini. Baiklah, itu dahulu serba sedikit yang dapat saya kongsikan setika ini. Kita kembali kepada rakan tugas. Terima kasih Said atas laporan itu. Hari kedua Saingan Judo menampilkan 5 lagi pingat emas dipertandingkan. Tumpuan sudah tentu terarah kepada pasukan Terengganu yang berjaya mengawal 3 daripada 7 pingat emas yang dipertandingkan semalam. Terengganu sebagai pasukan pilihan memperlihatkan prestasi baik hari pertama Saingan Judo apabila kategori lelaki bawah 60 kg dimenangi Muhammad Izham Harun selepas menewaskan Wei Sheng Tong dari Negeri Sembilan. Bagi kategori lelaki bawah 73 kg, Muhammad Aizul Hilmi Zainuddin turut menghadiahkan pingat emas kepada kontingen selepas cemerlang menewaskan peserta dari Pulau Pinang, Po Hau Chan. Manakala atlet wanita Terengganu turut menyumbang pingat emas pertama menerusi Nur Ain Hafiza Amran bagi kategori wanita atas 70 kg. Sementara itu, Perak sebagai tuan rumah SUKMA 2018 turut dihadiahkan pingat emas pertama yang disumbangkan Fatih Izzati Ahmad Rusdi bagi kategori bawah 63 kg. Itu saya terharu sangat sebab diorang dah cakap dah Atin tolong bagi pingat emas untuk Perak first medal kan. So saya macam harapan tu tinggi. Saya motivate diri saya dengan benda tu. Saya berterima kasih kepada semua rakyat Johor dan juga MSN Johor dan coach dan juga kawan-kawan saya yang telah menyokong saya. Ini adalah hasil dia. Saya telah menyumbang pingat emas kepada negeri Johor dan harapan saya pada tahun akan datang di 2020 Johor akan menjadi tuan rumah dan saya akan cuba untuk menyumbang lagi pingat emas kepada negeri Johor. Sementara itu, kegembiraan turut dikongsi jurulatih pasukan Johor, Othman Muhammad Yazid Yo, apabila 2 pingat emas yang diraih atlet pasukan itu menjadi hadiah hari jadi ke-33 yang amat bermakna buatnya. Saya amat teruja bila SUKMA dilakukan pada 11 hari bulan di mana birthday saya. So saya berharapkan pada atlet cuma berusaha dengan bersungguh melepasi target dan buat untuk diri sendiri dulu. Dapat 2 pingat emas, saya berharap itulah saya hadiah jadi saya sini. Yang sangat saya tak boleh lupakan untuk saya punya zaman saya hidup. Gimnastik berirama pula mula menawarkan pingat pada hari kedua saingan semalam dalam acara berpasukan all around. Emas sulung itu berjaya diraih wilayah persekutuan yang mempertahankan kemenangan kali keempat berturut-turut sejak 2012. Saingan gimnastik berirama berpasukan bersambung pada hari kedua bagi acara berpasukan all around. Penampilan wilayah persekutuan mencuri perhatian dari awal lagi apabila menduduki kedudukan teratas mengumpul mata tertinggi. Diwakili atlet-atlet negara Iman Ali Syafakri Yassin, Jingle Ki, Eng Joy E dan Raina Ho yang beraksi dalam 4 disiplin bola, belantan, ribbon dan gelong menepati ramalan menamatkan saingan di tempat pertama mengumpul 136.250 mata, jauh dibezakan 25.65 mata, meninggalkan pencabar Selangor di tempat kedua manakala Perak meraih pingat gangsa. Pingat emas yang dimenangi menyaksikan mereka melakar pencapaian tersendiri mengumpul kejayaan kali keempat berturut-turut sejak edisi 2012. 7
7 pingat emas dipertandingkan pada hari kedua acara Wushu. Menyaksikan kontingen Melaka terus gah mendominasi menerusi tambahan 1 lagi pingat emas. Sementara kabar gembira turut memihak wilayah Persekutuan dan Negeri Sembilan apabila atlet masing-masing menyumbang emas pertama buat kontingen negeri itu. Kolej Matrikulasi Gopeng sekali lagi menjadi saksi pertarungan hari kedua Sukan Wushu Sukma Perak 2018. Acara nan kuan lelaki membuka gelanggang menyaksikan Kelvin Lee dari Negeri Sembilan mencatat mata tertinggi mengatasi 26 atlet lain. Kelvin yang juga atlet kebangsaan beraksi di Sukan Asia baru-baru ini menepati ramalan merangkul emas pertama skuad jang dengan catatan 9.48 mata. Pingat perak diraih wakil Brunei Darussalam Muhammad Adi Salihin yang melakukan 9.50 mata, sementara gangsa memihak Chuang Xiang Yang dari Pulau Pinang. Experience dekat Asian Game and then balik sini saya boleh perform lagi bagus. Actually saya tak ada tengok mereka. Saya fokus dalam saya sendiri. Saya nak buat apa. Dalam kategori wanita, aksi cemerlang Tan Chong Min berjaya menambah koleksi emas Melaka yang kini menduduki tangga kedua senarai pengurutan pingat keseluruhan. Dia membuat catatan 9.56 mata mengatasi jauh pemenang pingat perak Nur Azira dari Kelantan yang sekadar merakam 9.25 mata. Lee Hui Ziang dari Sarawak gagal mengulangi momentum emas yang diraihnya dalam acara Nandau untuk akor dengan pingat gangsa menerusi 9.05 mata. Momentum emas Melaka dalam acara Nan Kuan wanita gagal diterjemahkan dengan baik Eddie Chin dalam acara Taiji Kuan lelaki. Eddie ketinggalan hanya 0.09 mata untuk berpuas hati dengan pingat gangsa. Sementara Kirk King dari wilayah Persekutuan menyumbang emas pertama buat kontingennya. Paparan Buletin Pagi berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan gelagat mencuit hati seorang polis trafik yang mengawal lalu lintas sambil menari di Odisha, India. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.